Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Ordinan darurat elak sistem kesihatan negara runtuh, kata Perdana Menteri. Majlis Presiden Pakatan Harapan tetap tolak margiran. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi berkuat kuasa 15 Jun hingga 28 Jun ini. Kementerian Kesihatan telah membentang dan mencadangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya PKP 3.0 disambung. Butirannya jam 8 malam nanti. Dan seterusnya seperti yang diduga Ehsan, PKP 3.0 dilanjutkan. Dan harapan Datuk Seri Ismail Sabri, jangan ada lagi kekeliruan. Dan Syaf, apabila berbicara soal kekeliruan, peniaga yang dibenarkan beroperasi ataupun tidak boleh mendapatkan maklumat sebenarnya di laman sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Dan sekali lagi, jika sebut pasal kekeliruan, adakah PKP 3.0 ini masih lagi total lockdown ataupun berpindah fasa? Dan ini pukul 8 malam nanti, Syaf. Baiklah, terima kasih Ehsan dan kita beralih ke perkembangan semasa COVID-19 di Malaysia. Hari ini Malaysia mencatatkan kes baru sebanyak 6,849 dan ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 kepada 646,411 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula ialah 78,864 kes. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini ialah 7,749 kes, menjadikan jumlah kes pulih sebanyak 563,779 kes. Sehingga kini 912 kes positif sedang dirawat di ICU, 458 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan jumlah kematian dicatatkan hari ini sebanyak 84 kematian, menjadikan jumlah kes kumulatif kematian di Malaysia sebanyak 3,768. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof disahkan positif COVID-19 setelah menerima keputusan ujian saringan awal pada Khamis. Beliau menjalani kuarantin di rumah susulan tiada sebarang gejala ditunjukkan seperti nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Menerusi kenyataan Unit Komunikasi Korporat Kementerian Kerja Raya pada Jumaat, sepanjang tempoh kuarantin, Fadilah akan terus memantau dan memastikan urusan kementerian berjalan lancar. Sebelum ini, beliau sentiasa menjalani ujian saringan dari semasa ke semasa dan dilaporkan negatif termasuk yang terakhir pada 3 Jun 2021. Fadilah turut memohon maaf atas segala kesulitan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berpuas hati dengan kadar imunisasi vaksin COVID-19 di seluruh negara yang kini beliau sifatkan berjalan dengan baik. Bahkan beliau optimis kadar vaksinasi dijangka mampu meningkat kepada 250,000 sehari pada Julai. Langkah yang kita ambil ini secara holistik, iaitu dari segi whole of society, whole of government, untuk menentukan kita berjaya untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Jadi saya merayu sekali lagi pada pihak yang belum lagi mendaftar, segera mendaftar. Dan kita bagi jaminan mereka akan kita berikan suntikan vaksin bila mana vaksin ini akan sampai dan harap dapat herd immunity, imuniti kelompok mungkin sebelum akhir tahun. Dan dengan keadaan begitu mungkin keadaan negara kita boleh bertambah lebih baik, ekonomi kita boleh pulih, kesihatan rakyat boleh bertambah baik dan sebagainya. Jadi itulah yang saya harap. Kerajaan belum bercadang untuk memberikan suntikan vaksinasi kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021, kata Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Nur Azmi Ghazali. Beliau berkata setakat ini pemberian vaksin adalah kepada golongan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan
iaitu keutamaan kepada golongan warga emas, golongan 60 tahun ke atas dan ia perlu mengikut turutan fasa yang ditetapkan. Katanya fokus sekarang ialah kepada warga emas, kemudian orang yang berkepentingan seperti mereka yang mempunyai urusan untuk ke luar negara. Ujarnya kerajaan perlu ikut urutan golongan mana yang perlu mendapatkan vaksin dahulu. Apabila fasa ketiga pemberian vaksin dibuka untuk golongan membabitkan dewasa berumur 18 tahun ke atas, jadi mereka boleh menerima suntikan, kata Dr. Nur Azmi. Sebelum ini, Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru Muhammad Azizi Hassan mencadangkan agar calon SPM 2021 dan guru wajar dipertimbang untuk disuntik vaksin COVID-19 supaya persiapan menghadapi peperiksaan itu tidak terjejas selain membolehkan mereka menghadiri kelas bersemuka. Kementerian Sumber Manusia menerima sebanyak 2,657 aduan melalui aplikasi Working for Workers WFW membabitkan pelbagai isu pekerja sejak ia dilancarkan 3 Mei lalu. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim, kebanyakan aduan itu membabitkan isu berkaitan pemotongan gaji, waktu bekerja, diberhentikan kerja tanpa notis serta dipaksa bekerja ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sehubungan itu, beliau menegaskan bahawa tindakan akan diambil antara 3 hingga 7 hari dari tempoh aduan diterima dan status pelaporan akan dipantau oleh pengurusan tertinggi kementerian. Tambahnya, pihak kementerian juga memberi jaminan bahawa identiti pengadu yang membuat aduan akan dirahsiakan. Saya ingat dalam baru ni 2 minggu lepas raya, baru 3 minggu, kita lancarkan portal Working for Workers. Sekarang ini kita dapat aduan 2,645. Di Kedah saja 72 aduan yang telah kita dapat melalui Working for Workers. Pelbagai sektor yang diterima, ada yang diskriminate berkenaan dengan gaji, berkenaan dengan tak puas hati di segi potongan gaji dan sebagainya, ada yang dipecat dan tanpa ada notis. Dalam pada itu, beliau mengesahkan bahawa KSM telah membuka 745 kertas siasatan terhadap majikan atas pelbagai kesalahan yang mana sebahagiannya sudah didenda dan dikenakan kompaun bernilai lebih 3.4 juta ringgit sejak Februari sehingga Selasa lalu. Kesemua kesalahan itu dikesan hasil pemeriksaan ke atas 106,824 penginapan pekerja, membabitkan 19,149 majikan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM. Seorang penganggur didenda RM35,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Jumaat kerana menipu seorang bekas setiausaha politik dengan menyamar sebagai pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hakim Izral Izam Sanusi turut memerintahkan Mat Nizam Mat Yaakob 36 tahun dipenjara 3 tahun jika dia gagal membayar denda tersebut. Tertuduh membayar denda tersebut. Mat Nizam mengaku bersalah atas dakwaan menipu lelaki berusia 48 tahun itu dengan menyamar sebagai pegawai penyiasat SPRM dari Putrajaya. Tindakan itu menyebabkan mangsa mempercayai bahawa tertuduh dapat menyelesaikan kes mangsa yang akan dituduh SPRM. Mengikut fakta kes pada 1 November 2018, tertuduh telah menghubungi mangsa dan memperkenalkan dirinya sebagai pegawai penyiasat SPRM yang bertanggungjawab menyiasat kes mangsa. Seterusnya, polis menahan 5 lelaki termasuk seorang warga emas yang menjual dan memiliki senapang tiruan di sekitar daerah Jasin, Melaka semalam. Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, pihaknya merampas 8 laras senapang tiruan buatan sendiri yang mirip senapang sebenar. Abdul Majid berkata pihak polis menahan suspek pertama iaitu seorang lelaki berusia 35 tahun yang dipercayai menjual senjata tiruan berkenaan untuk mencari pendapatan sampingan. Tangkapan berkenaan kemudian membawa kepada penahanan 4 lagi lelaki berusia antara 34 hingga 65 tahun yang dipercayai pembeli senapang tiruan tersebut. Kita dapati bahawa kumpulan ini selain daripada dia menggunakan senjata ini untuk yang didakwa untuk memburu, kita juga dapati bahawa dia telah menjual senjata-senjata yang berupa senjata ni, senapang senjata ni kepada penduduk-penduduk tempatan. So risikan sedang kita jalankan, tapi cuma saya nak menasihati orang ramai, sesiapa yang membeli ataupun ada menyimpan senjata yang merupakan senjata api ini, supaya segera serah ke balai-balai polis di berhampiran sebelum
pihak polis Melaka membuat serbuan secara besar-besaran. Rampasan itu merupakan rampasan senjata tiruan terbesar di Melaka tahun ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sebuah kondominium mewah di Johor Bahru yang dilengkapi pagar dan pengawal dijadikan stor dadah dipercayai mendapat bekalan dari Thailand. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, stor tersebut didapati menyimpan 34.66 kg syabu dan 47.54 kg heroin bernilai hampir 1.8 juta ringgit. Penemuan itu adalah sebahagian daripada 3 serbuan yang dilakukan di lokasi berasingan. Polis turut menahan 3 lelaki dan seorang wanita. Siasatan masih dijalankan. Yalah, kalau kita tengok rampasan ini besar walaupun lebih kurang 1.8 juta, sudah tentulah mereka tidak bergerak 4 orang ni. Saya rasa mustahil. Dia mungkin ada orang yang menyalurkan dadah ni, di mana dia orang ambil dan disimpan dan mereka akan edarkan mengikut apa permintaan lah. Sudah tentulah ini melibatkan sedikit tuan. Dia tak bergerak dalam 4 orang ni. Siasatan masih lagi dijalankan insya-Allah. Operasi dadah tuan memang kita akan buat secara berterusan. Dia tak berhenti macam ni lah. Mula-mula kita tangkap 2 suspek. Kalaulah kita berhenti dekat 2 suspek ni, kita takkan dapat store ni tuan. Kita buat soal siasat sebagainya. So kita kena pasti tempat store penyimpanan dadah ni. Saringan air kencing turut mendapati 3 daripada suspek positif ganja dan mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang buruh kontrak warga Pakistan dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan meliwat seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan kerana tertuduh tidak faham bahasa Melayu dan hanya memahami bahasa Urdu. Mengikut pertuduhan, Ali Ashgar 20 tahun didakwa melakukan liwat ke atas kanak-kanak tersebut dengan maksud seksual dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam dubur murid tahun 2 itu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah flat di Jalan Perai Jaya Pulau Pinang pada 27 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara tidak lebih 20 tahun dan dikenakan sebatan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 19 Julai depan untuk sebutan semula kes bagi tertuduh mendapatkan juru bahasa Urdu. Kita berehat seketika, Awani 7.45 selepas ini bersama dengan Ehsan Yahya. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ehsan Yahya. Ini Awani 7.45. Fokus utama waktu ini. PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Kadar kapasiti PKRC berada di tahap 60%. Bila semak segala jenis PKP, batu kucubung juga yang melegakan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi berkuat kuasa 15 Jun hingga 28 Jun ini. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah membentang dan mencadangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini supaya PKP 3.0 disambung. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira jumlah kes harian masih melebihi 5,000 sehari dengan purata kes baharu hingga semalam ialah 6,871. Jelas beliau senarai positif, negatif dan prosedur operasi standard bagi setiap aktiviti perkilangan, perniagaan dan industri masih kekal seperti mana diumumkan sebelum ini. Beliau berharap tiada lagi kekeliruan dalam melaksanakan penguatkuasaan SOP memandangkan semua senarai positif, negatif adalah sama seperti sebelum ini.
Baik, seterusnya, sistem kesihatan negara terus berdiri teguh dan tidak runtuh semasa pandemik COVID-19 kerana adanya ordinan darurat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata melalui ordinan tersebut, kerajaan boleh mengguna pakai pelbagai kemudahan dan infrastruktur untuk membantu memerangi pandemik itu. Jelasnya tumpuan utama kerajaan pada waktu ini adalah mengatasi pandemik yang memberi kesan kepada kesihatan rakyat dan ekonomi negara. Saya nak sebutkan sini bahawa langkah-langkah sebeginilah untuk menentukan supaya sistem healthcare kita ataupun healthcare kita tidak runtuh di waktu COVID ni. Alhamdulillah sejak awal sampai sekarang kerana ada bantuan-bantuan daripada kerajaan untuk membiayai berbagai kemudahan dan juga peruntukan di bawah akta darurat yang ada, healthcare system kita masih boleh berdiri. Dia tidak runtuh. Yang kita bimbangkan begitu kerana strategi yang kerajaan nak ambil ialah untuk menentukan apa saja isu permasalahan, kes-kes yang berkaitan dengan COVID-19 ni dapat kita uruskan dengan keadaan yang baik dan sempurna. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan persediaan operasi unit rawatan rapi ICU di Hospital Pakar Kanak-Kanak HPKK, Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM pada Jumaat. ICU yang akan mula beroperasi pada Selasa ini menyediakan 20 katil untuk pesakit COVID-19 tahap 4 dan 5. Sekiranya keadaan kritikal, hospital ini mampu menyediakan sehingga 48 katil untuk merawat pesakit. Baik, dalam pada itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan hari ini menolak cadangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk diwujudkan kembali Majlis Gerakan Negara ataupun Magyaran. Dalam satu kenyataan hari ini, PH berkata cadangan itu bertentangan dengan prinsip mereka selaku parti yang menjunjung demokrasi berparlimen. Tegas mereka lagi apa yang diperlukan negara ini ialah pembukaan kembali sidang parlimen bagi membincangkan isu berkaitan politik dan COVID-19. Penyelesaian kepada masalah rakyat dalam isu COVID-19, ekonomi, malah juga politik memerlukan demokrasi berfungsi dengan baik dan ruang terbaik untuk mendengar suara rakyat serta mencari penyelesaian ialah di parlimen. Kenyataan tersebut ditandatangani Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Baik, kita ke laporan berikutnya. Semalam Dr. Mahathir mencadangkan penubuhan kerajaan atau kuasa baharu sama seperti Magyaran yang pernah ditubuhkan pada tahun 1969. Dan laporan berikutnya merujuk kepada kadar kapasiti penggunaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di seluruh negara ketika ini berada pada tahap 60%. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata, beberapa pilihan seperti penggunaan Institut Latihan Awam, persekutuan di seluruh negara dan asrama awam akan diguna pakai pihaknya sekiranya jumlah pesakit di PKRC terus bertambah. Bagaimanapun ia bergantung kepada kes dan juga keadaan semasa. Pihaknya akan memastikan setiap PKRC ada ruang penampan 20%. Jika kapasiti sudah sampai 80%, NADMA akan mencari pilihan lain termasuk penggunaan Institut Latihan Awam Persekutuan di seluruh negara. Aset awam dipilih kerana ia boleh digerakkan secepat mungkin menerusi kerjasama kerajaan negeri selain boleh mengurangkan beban kos pembiayaan yang dilihat amat tinggi. Keperluan menambah PKRC sedia ada bagi menampung pesakit COVID-19 terutamanya kategori 1 dan 2 difokuskan kepada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Dan ketika ini 80 PKRC di seluruh negara yang membabitkan dikira 5,000 petugas kesihatan dan bukan kesihatan selain 30,000 katil untuk menampung pesakit-pesakit COVID-19. Siapa sangka Jeli yang merupakan sebuah kawasan pedalaman bersempadan dengan Great Perak mempunyai rahsianya yang tersendiri. Di sini wujudnya mineral kuartza yang juga dikenali sebagai batu kecubung atau nama saintifiknya amethyst berkualiti tinggi dan menjadi buruan para peminatnya. Harganya pula ada yang mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Ikuti laporan Muhammad Muhammad. Tekstur yang menarik dan warnanya yang bercahaya menjadikan batu kecubung jeli antara yang paling dicari. Ia dikatakan kecubung berkualiti tinggi berbanding yang ditemukan di tempat lain.
Sejarah kecubung di Jeli bermula pada 1985 apabila ia ditemui di sebidang tanah milik penduduk kampung. Asal usulnya pada tahun 85 dulu lagi. Di mana ada seorang orang kampung di sini mencari rezeki dalam hutan, memburu dan sebagainya. Dari berhenti di kawasan perairan di sini, jadi terjumpa dengan sebiji batu kecubung ni dengan kecantikan dia, keaslian dia, warna dia menarik hati. Tadi dia bawa balik ke rumah. Jadi di situlah ditahu oleh orang kampung terdapatnya batu kecubung ni berada di sini. Jadi pakak mari mencari batu tersebut. Di mana bukan orang Jeli saja, di mana peminat-peminat seluruh Malaysia lah, terutamanya kadang-kadang Terengganu, Pahang. Batu berwarna keunguan itu boleh ditemui di sekitar Jeli dalam pelbagai saiz sekaligus menarik minat para pemburu batu permata. Harganya pula boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit bergantung kepada kualiti. Paling mahal yang saya jual bergantung kepada sifat batu kecubung itu sendiri. Warna dia lengkap, dia punya air kaca dia ataupun ada raw di dalam ataupun Kelantan panggil main dalam. Lagi bersifat bentuk raw dalam batu tu lagi mahal. Sama juga dengan warna. Warna lengkap, warna yang terang lagi mahal. Kadang-kadang mencecah ribuan ringgit lah sebiji. Saya pernah jual berharga 1,800 biji yang sudah dicanai dan dilekat pada bentuk cincin lah. Namun, untuk mencarinya bukan mudah. Ada kalanya, penggalian perlu dilakukan sehingga kedalaman 12 meter. Sementara itu, Isa Hamad yang sudah hampir 30 tahun menjadi pemburu batu kecubung mengakui tanah runtuh adalah risiko yang perlu dihadapinya. Jadi hasil tu tak menentu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Lepas tu pulaknya dari segi lokasi pun boleh dikatakan tak menentu lah. Kadang-kadang kalau sini tak ada, kita pindah depan sikit. Dari segi dalam tahu pun lebih kurang lagi tu lah. Kadang-kadang tu sekat lutut tu hasil tu ada dah. Memuaskan dah. Tapi kadang-kadang tu siapa sekat dada pun tak ada. Dia kualiti hasil kecubung Jeli ni kalau kita perhati, dia macam-macam. Ada warna purple, lepas tu pulaknya ada warna jernih macam kaca. Lepas tu pulaknya kalau kita tengok gaining tu dia jadi pandangan mata kita tu memang rasa kena, comel. Keindahan batu kecubung Jeli dikatakan mampu membuatkan peminat batu permata tidak lena tidur. Sementara itu, pensyarah Jabatan Geosains Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan UMK Jeli, Dr. Hamzah Hussein berkata, batu kecubung adalah mineral kuarsa yang biasanya dijumpai dalam rekahan batuan yang terhasil dari kemasukan bahan magma dalam rekahannya. Sementara elemen besi akan memberikan warna kepada mineral berkenaan. Kalau ikutkan mineral kecubung ni, batu gemstone, batu mineral ni, dia sama saja di setiap negeri, cuma apa yang membezakannya adalah dari segi nilai estetika, nilai appearance ataupun penampilan mineral tersebut. Dan di Jeli ini kita boleh jumpa minerals yang kecubung yang berwarna purple, yang kita boleh komersialkan dalam bentuk gemstone. Tapi komersial itu bukanlah bermaksud pada skala pelombongan yang besar. Dari segi harganya, ada beberapa kriteria yang diambil kira. Disebabkan oleh dia punya appearance ataupun penampilan batuan tersebut yang menarik, yang sesuai dijadikan cincin ataupun loket, ibu loket, maka dia boleh dijual pada harga yang agak tinggi, dalam range jual harga ratusan sehingga ribuan, bergantung kepada corak ataupun appearance keseluruhan batuan tersebut. Batu kecubung tidak mampu menyaingi zamrud atau delima. Namun, keunikan batu kecubung Jeli membuatkan ramai yang meminatinya dan memberi peluang kepada pemburunya untuk menjana pendapatan.
Tellus University terus cemerlang dengan menduduki tangga ke-332 peringkat global dalam senarai Siru QS World University Ranking 2022. Kedudukan tersebut menyaksikan peningkatan sebanyak 47 anak tangga berbanding pencapaian tahun lalu dan sekaligus menjadi universiti swasta terbaik di Malaysia dan Asia Tenggara. Naib Chancellor dan Presidennya Profesor Michael Driscoll berkata, pencapaian di peringkat global itu didorong oleh keberkesanan strategi pembelajaran dan pengajaran yang dipraktikkan oleh universiti. Apart from the general improvements in our brand recognition and our reputation and standing, both in Malaysia and overseas, one thing that was very successful at the university in facing the pandemic was the smoothness with which we moved from face-to-face tuition at the campus to online learning, so that we could ensure that all our students were able to continue their education, and we believe that most of them will be able to graduate on time. Dalam pada itu, beliau menambah pencapaian tersebut akan terus dikecapi dengan kerjasama dimainkan semua pihak di universiti. Our continuing objective is year on year to make our team stronger and to perform better for our students, to make our students successful and increase their chances in the workplace. So that's what's driving our success, and we don't give up on it. Tellus University juga menduduki tangga ke-89 di Asia menurut senarai siri QS Asia University Rankings 2021. Dapatkan akhbar Sinar Harian Sabtu. Tiada negara terima Rohingya. Malaysia berdepan kesukaran menempatkan pelarian etnik Rohingya di negara ketiga kerana tiada negara yang mahu menerima mereka termasuk negara asal. Seketika nanti Bandar Guangzhou tingkat vaksinasi penunggang penghantaran segera.